Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar. Okey, hari ini kuliah yang pertama, introduction about Proforma course info. Okey. So, pengajaran teknologi elektronik, kod dia ialah DCP 3023. Okey, untuk makluman juga, kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus KPD 3016. Okey, saya lihat ramai juga yang ambil DCP 3013 yang RPT macam tu. Sama sebenarnya dia kursus ni samalah seperti RPT Rektor Bentuk dan Teknologi Berkomputer, sama saja pengajaran. Jadi kamu kena buat semua kena buat mikro dan juga makro lah. Okey, kalau tengok kat sini kita baca sikit sinopsis dia. Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus KPD 3016. Okey, bertujuan untuk mengukuhkan lagi kemahiran pelajar merancang melaksanakan pengajaran melalui pembentangan mikro dan makro pengajaran dalam aspek utama pengajaran berikut ialah pertama sekali menyatakan hasil pembelajaran, iaitu hasil objektif lah. Okay, sekarang kita panggil dia hasil pembelajaran. Memilih dan merancang bahan dan urutan pengajaran, memilih dan melaksanakan kaedah teknik pengajaran yang sesuai, menyediakan dan menggunakan media dan teknologi pengajaran yang sesuai. Okay. Menyedia, memilih dan menggunakan alat dan kaedah penafsiran yang sesuai untuk menilai hasil pembelajaran. Pelajar juga akan didedahkan dengan prosedur dan kaedah teknik, kaedah kajian tindakan serta penulisan proposal. Okay. Itu dia punya introduction lah untuk sinopsis kursus ini. Okay, untuk kursus ini baru diwujudkan saja beberapa semester, iaitu bersama dengan DCP 3013 dan DCP 3023. Ini adalah pecahan daripada kursus KPD 2. Okay, sebelum ni kita ada KPD 1 iaitu KPD 3016 dan KPD 3026. Jadi KPD 26 tu telah dipecahkan kepada dua kursus, iaitu inilah DCP 3013 dan DCP 3023. Jadi itu kena jadi, sepatutnya sebelum ni ambil satu kursus saja 6 kredit. Tetapi sekarang dah menjadi dua kursus, jumlah kredit ni adalah 6. Jadi kamu pertambahan subjek lah sebenarnya. Alright. Jadi sebenarnya setiap program pengajian 3 tahun sekali kita ada buat, kita panggil dia kajian semula. Maksudnya kita review balik apa masalah program ni, apa itu inilah. Jadi kita ada perubahan. Contoh macam you all belajar matematik lah. Sebelum ni tidak ada matematik kejuruteraan, tapi telah dimasukkan. Begitu juga dengan kursus ini. Sebelum ni tak ada. Dulu sudah KPD. Okay, KPD 2 dan sebagainya. Okay. Okay, kamu mungkin dah kenal saya sebab ada yang dah ambil pengajaran untuk RBT. Nama saya Profesor Madya, TS Dr. Abu Bakar Ibrahim. Kamu dulu saya mengajar matematik kejuruteraan sebelum ni. Mungkin masa itu kita buat secara online, jadi ramai yang tak kenal saya lah. Alright. Kenal secara online sahaja. Okay. Kita pergi pada CLO1 ni untuk yang bawah ni. Iaitu CLO1 ni kita lebih kepada lecture, sama seperti dengan yang sebelum ni, iaitu kuliah. Kita ada kuliah, assessment, kita ada pengajaran mikro. You kena buat mikro dulu. Jadi mikro kita semua tertumpu untuk meningkatkan, improve your electronic technology. Sebab you kena pergi sekolah nanti, you kena mengajar RBT, nak mengajar Arduino, nak mengajar processor, microcontroller dan sebagainya. Jadi kena mahir lah macam mana nak mengajar. Jadi untuk semester ni saya akan tekankan lagi dan akan teliti silibus DSKP RBT tingkatan 2. Okay. Apa yang ada dalam tu, jadi kita kena mahirkan lah supaya kita boleh pergi sekolah nanti bila cikgu tanya atau pengetua tanya,
Siapa yang boleh mengajar RBT? Oh, saya. Saya angkat tangan je. Saya memang volunteer nak mengajar. Lebih-lebih lagi saya nak mengajar elektronik. Kan? RBT, elektronik ataupun elektrik lah. Teknologi. Saya bagi tahu, jangan takut nak mengajar. Jadi saya akan cuba yang terbaik lah. Saya akan bawa juga hardware. Kita akan buat dalam kelas kita, buat juga Arduino, macam mana nak sambung dan sebagainya. Siapa yang dah buat projek, buat kita panggil dia final year project, gunakan Arduino, microcontroller ni memang bagus sangat lah. Alright. CLO2, kita ada pengajaran makro. Ini wajib pengajaran makro kena teliti makro ni. Okay, di samping tu ada juga kuis dalam talian. Kuis dalam talian ni supaya nak membezakan grade lah. Supaya grade untuk yang takkan dapat semua A kan. Siapa yang rajin, siapa yang nampak, saya lihat je nampak A, dia akan dapat A lah. Mengajar pun tidak ada bahan, tidak ada, kita panggil apa, bahan bantu mengajar, tidak ada teknologi yang digunakan dan sebagainya. Jadi susahlah nak dapat. Itu juga dengan LM nanti latihan mengajar nanti pun sama Saya pun akan turut pergilah LM nanti. Tengoklah kalau sempat. Okay, CLO3 dia ada perbincangan. Lepas tu kita ada penulisan refleksi. Refleksi ni biasanya kalau saya lah, you kena ambil maklumat daripada sekolah yang apa yang berlaku lah, masalah yang sebenar berlaku di sekolah, dan kamu boleh buat refleksi lah. Kalau setakat nak ambil daripada pengajaran makro, agak sukar lah. Mungkin kita boleh bincang lagi untuk pengajaran makro ni dalam kelas nanti. Mungkin di antara kamu ada boleh pergi mengajar di sekolah, kita open lah. Kalau you boleh pergi mengajar di sekolah memang sangat baik lah. Tapi itulah sebab proses nak pergi sekolah tu agak sukar. Jadi kalau kamu boleh pergi tanpa ada kita panggil apa, birokrasi dia tu, you kenal lah dengan pengetua dan sebagainya, you boleh pergi buat recording untuk pengajaran makro di sana. Jadi you tak perlu buat lagi lah di dalam kelas. Okay, itu lagi lebih baik lah. Pergilah cari nak mengajar elektronik kat sana kan. Tapi masa dia tu lah mungkin sesuai ataupun tidak. Alright. Okay, sebenarnya kita ada perbincangan artikel. You kena cari satu artikel, buat ulasan. Semua artikel dia lebih berkisar tentang RBT lah. Kan, lebih lagi kepada elektronik, teknologi elektronik lah. Okay, kena cari Google cari artikel-artikel tu. Yang saya lepas pun dia orang Google jumpa paper yang saya punya lah. Dia orang dapat paper saya. Tapi saya ni kalau boleh carilah paper lain Okay, seterusnya kita ada perbincangan dan juga seterusnya kita ada tugasan. Ini adalah individual assignment lah. Okay, jadi dalam sistem kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 location markah lah. Jadi markah-markah ni kena diisi lah. Okay, sistem ni bila kita buat kat sini terus automatik keluar dalam sistem tu kolom-kolom markah dia. Kalau sini ada 5 lah. Okay. Okay, ini adalah PLO, Program Learning Outcome ni. Program keseluruhan selepas kamu ambil semua subjek, itu dipanggil PLO lah. Kalau CLO ni untuk satu course ini sahaja. Kalau PLO ni untuk keseluruhan. You ambil subjek sana, subjek sini, subjek sana. Jadi barulah capai dia punya program. Itu dia panggil program apa lah. Kalau dia orang tanya, you ambil program apa? Saya ambil program ni lah. RBT ni lah. Okay. Teknologi reka bentuk berkomputer. Itu nama program kita. Right. Okay, saya tak nak panjang cerita hari ni sebab cuti sebenarnya. Tapi disebabkan kelas permulaan ni saya rekod lah untuk kamu. Okay, kita pergi pada content outline. Okay, pengenalan. Ini pengenalan kisah tentang matlamat, objektif, ciri-ciri pengen mikro. Sepatutnya ada kat sini performa lah. Mungkin terlepas pandang saya tak letak performa kat sini. Jadi kita lihat pada goal, objektif, karakteristik micro teaching and so on.
Okey. Itu adalah minggu pertama ni lah. Okey. Seterusnya, minggu kedua, kemahiran mikro. Mikro tengok. Dalam mikro ni, kamu kena buat short mikro, iaitu dipanggil set redaksi. Minggu yang kedua, yang ketiga nanti, kena buat lah. Dalam kelas nanti, kita terus kita buat. Okey, setiap orang kena buat. Itu mikro. Terus kita mengajar. Mikro je just untuk introduction tu je. Set redaksi sahaja. Okay, dipanggil train master skill through teaching macro lah. Seterusnya pemikiran, amalan, penulisan, refleksi. Kita tengoklah refleksi sikit macam mana penulisan jurnal. Dia tunjuk contoh dia kan macam mana nanti. Okay, ni lebih kepada assignment yang kamu kena buat lah ni. Okay, minggu 4 hingga 7, minggu 8 hingga 12. Terus kita, walaupun di sini tulis 8 hingga 12, tapi mungkin minggu ke-6 tu kita dah mula buat. Sebab kelas kamu saya nampak ramai. Bila ramai kena buat dalam 4 orang satu minggu lah. Macam tu lah. 4 orang satu minggu nak buat 3 orang takut tak sempat. Nantilah saya susun jadual macam mana untuk buat. Kita akan buat recording. Kamu kena rekod sendirilah sebab bilik kuliah kita saya rasa di Makmal multimedia. Tidak ada recording kat sana. Jadi kita kena buat rekod sendirilah. Alright. Seterusnya, lepas kita buat makro, di samping tu you juga ada tugasan-tugasan lain lah. Kena buat kajian tindakan dalam pendidikan. Okay, rujukan dia, you boleh refer IPG. You boleh go to site of IPG and see the example of action research in education. Banyak kat sana. Saya pun tak ingat lah kat mana satu. Ada satu lecturer tu bagi saya link. Jadi banyak kat sana, Google pun boleh dapat. Saya boleh tengok contoh-contoh kajian tindakan dalam pendidikan. Alright. Okay, ini adalah markah. Kita ada quiz 10%, pengajaran mikro yang 5-6 minit tu. Kita ada 25 markah. Artikel 30, tinggi ya. Tulisan artikel ni tinggi ya, 30%. Okay, mungkin ini boleh tukar lah ni. Tak apa, saya tengok macam mana. Dalam kolom tu saya boleh tukar, tak ada masalah. Mungkin yang jadi 30 ni kita letak yang micro lah. Okay, kolom tu kita letak sebagai micro. Dan tugasan lain individu 10% dan yang tugasan individu yang bawah tu kita ada 15%. Jadi jumlah dia adalah 100%. Tidak ada final exam lah. Okay. Jadi syarat khusus untuk ni you kena ada special requirement, kena pass of KPD lah. Siapa yang daripada fakulti mana yang boleh ambil khusus ni. Sebelum ni pun dia orang daripada teknologi maklumat ambil 2 orang. Tapi dia pun tak mahir lah untuk mengajar elektronik ni. Alright. Okay, ni dah performa ni telah disahkan oleh KJ, kita punya ketua jabatan, iaitu Dr. Suliana bin Sulaiman, dan disahkanlah untuk semesta ni kita guna. Alright. Okay, lepas ni kita rehat sebentar dan kita akan pergi lihat contoh kita panggil RPH ya. Jadi RPH tu saya akan bagi yang sama lah dengan okay, DCP 3013 tu. Saya bagi yang tu link tu yang sama lah. Mungkin pelajar-pelajar sebelum ni pun dah masuk. Okay. Okay, kita jumpa lagi mungkin minggu hadapan, masih lagi siaran online. Okay, terima kasih.